Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Hakim, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama. Sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Khusus kepada yang saya muliakan, Al-Fadhil Ustaz Aris Farhan Hafizahullah Ta'ala, pengerusi Pondok Pewaris Hulu Selangor, seterusnya kepada para asatizah dan juga kepada talabatul ilmi, para penuntut ilmu, walaupun disebut oleh Ustaz Aris tadi penuntut ilmu senior ya. Ini satu usaha yang perlu dipuji sebenarnya. Kerana ada setengah orang dia fikir macam kerja juga, ada pencen, dah pencen dah. Padahal tidak demikian. Dengan menuntut ilmu yang disebut oleh Nabi SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, dalam riwayat wa muslimah. Menuntut ilmu merupakan faridah, kefarduan, kewajipan ke atas setiap orang-orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi selama mana kita tu namanya orang Islam, kefarduan menuntut ilmu itu tidak akan ada pencennya. Bahkan disebutkan talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu daripada buayan, masa masih kecil, cara baby lah ya, baby juga belajar sebenarnya dengan apa yang didengar, apa yang dilihat, ilal lahdi, sehingga ke liang lahat, barulah habis proses menuntut ilmu ya. Jadi alhamdulillah saya rasa bersyukur dapat bersama dengan kumpulan yang Allah Ta'ala mengatakan dipayungi oleh sayap malaikat. Malaikat redha dengan apa yang dilakukan oleh tuan-puan, ya, masih lagi berusaha menuntut ilmu. Tidak pencen, kita pun tak pencen makan minum kan. Masih makan minum tak tuan-puan? Tak apalah, dah macam ni tak payah makan. Ya, kita makan juga. Maka ilmu itu adalah santapan rohani dan juga santapan akal kita. Alhamdulillah pagi ini saya diminta menghuraikan tentang tajuk mengenal Allah itu adalah wajib. Wajib adalah hukum syarak di sini.
Wajib ada kalanya hukum akal. Tapi wajib hukum syarak apa dia? Iaitu talabul fi'li talaban jaziman, iaitu dituntut kita melakukan sesuatu dengan tuntutan yang pasti. Tak ada pilihan. Sebab nak beza dengan satu lagi. Talabul fi'li talaban ghairu jazimin. Dituntut supaya kita lakukan, tapi tuntutan tu tak putus. Maknanya ada kelonggaran. Itu beza wajib dengan sunat ataupun mustahab. Kedua-duanya dituntut kita buat. Yang wajib kita kena buat, yang sunat juga kita kena buat. Tapi yang wajib tu memang tak ada pilihan. Kalau tak buat, berdosa. Sementara yang sunat masih ada kelonggaran, buat dapat pahala, tak buat pun tidaklah sampai berdosa. Adapun mengenal Allah Ta'ala, itu adalah suatu kewajipan. Ya, saya percaya tidak ada antara kita melainkan kita berpuasa pada hari ini. Ya, kenapa kita berpuasa? Semua tahu, kerana puasa bulan Ramadan wajib. Luar Ramadan kadang-kadang kalau macam hari ini hari Selasa kan, kadang kita tak puasa. Paling-paling orang puasa hari Isnin, hari Khamis, ya, atau hari-hari tertentu, ya, hari Ashura, ya, hari apa tu, hari wukuf di Arafah, ya, untuk orang bukan haji dan sebagainya. Tapi bukannya puasa hari-hari macam bulan Ramadan ni. Semalam dah puasa, hari ni puasa, besok puasa lagi. Ya. Kenapa kita susah-susah puasa? Kerana wajib. Kita tahu ini puasa Ramadan tak sama dengan puasa lain. Puasa Ramadan kalau ditinggalkan tanpa uzur, itu berdosa. Ya. Macam saya dengan isteri hari ini ada rukhsah sebenarnya kalau tak nak puasa. Sebab kami musafir. Kami dari Wangsa Maju singgah di sini nak ke Terengganu. Saya asal orang Terengganu. Nak ziarah ayahanda saya. Jadi kami dah musafir daripada semalam lagi. Boleh kalau tak nak puasa. Tapi kalau tidak ada masyakkah, afdalnya puasa. Tapi kalau dah nanti bahaya, mengantuk misalnya, kalau tak makan, tak minum, itu ada kelonggaran. Yang penting kita berpuasa kerana wajib. Dan firman Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka itu menyembah, beribadah kepada aku. Itu satu tujuan penciptaan manusia adalah ibadah, amal. Lebih daripada itu, yang saya bacakan ayat Quran tadi, saya terjemahkan, ya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati. Allah yang menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi mislahun. Dan yang bumi juga seperti itu juga, 7 lapis. Ya, Allah ciptakan 7 lapis. Alul amru bainahunna. Perintah ketentuan Allah antara langit dan bumi, sekecil daun turun, gugur dari pokok, sebesar berlakunya tsunami, gempa bumi, peperangan dan sebagainya, itu ada ketentuan daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Kenapa dunia ni berputar begitu? Kenapa kita sekejap di atas, senang, bahagia? Kenapa kita kadang-kadang di bawah, jatuh dan derita? Kenapa? Bahkan kalau di Malaysia kita lihat, Masya Allah, Tabarakallah, takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana disebut dalam ayat suci Al-Quran, memang berlaku di depan mata kita. Saya tak tahu kalau negara lain ada, tapi di negara kita berlaku mantan Perdana Menteri duduk dalam penjara dan mantan banduan jadi Perdana Menteri. Tak nampak kuasa Allah kan? Kalau kita fikir dengan logik manusia, wah, ini antara dua darjat yang jauh sangat. Tapi Allah berfirman, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ya Allah yang memiliki kerajaan, engkau beri kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki dan engkau sentak tarik kerajaan itu daripada siapa yang engkau kehendaki. Ya, baik, kita lihat. Ini yang berlaku antara langit dan bumi. Kenapa? Kenapa? Apakah tujuan penciptaan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan apa yang berlaku antara langit dan bumi? Lita'lamu, supaya kamu tahu, supaya kamu ada ilmu, supaya kamu ada makrifat, supaya kamu kenal apa dia? Annallaha ala kulli syai'in qadir. Penciptaan langit dan bumi supaya kita ada ilmu bahawa Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Jangan sampai kita tak kenal Allah. Masa kita baby, masa kita masih kecil, kita tenang saja, ya, dengan urusan rezeki. Ada saja orang bagi kita makan, bagi kita susu, bagi kita next term, bagi kita apa. Tiba-tiba bila kita dah dewasa, kita macam dah tak kenal Allah. Kita dah keluh kesah, apa aku nak makan.
Apa aku nak hidup? Apa Tuhan lain ke yang jaga kita sekarang? Tidakkah Tuhan yang menjaga kita masa kita baby, Tuhan yang sama sekarang ini yang mentadbir urusan kita ketika telah dewasa? Ini perlu kepada ma'rifatullah. Wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahawa Allah Taala itu telah meliputi setiap sesuatu itu ilmu Allah. Beza dengan kita. Kita banyak tak tahu dari tahu. Bahkan asal kita tak tahu. Kalau kita tahu sikit, jangan sombong. Wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah Ta'ala yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu tu hal keadaan kamu tak tahu apa pun. Tengok baby baru lahir apa dia tahu. Ya. Kemudian allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajar manusia apa yang manusia dulu tak tahu. Jadi kita ada sedikit ilmu yang Allah beri, tapi yang kita tidak tahu itu sangat banyak. Umpama seekor burung yang mencelupkan paruhnya ke dalam air laut, lalu air yang lekat pada paruh burung itu ibarat ilmu yang ada pada manusia, sementara air yang masih tersisa di lautan itu ibarat ilmu yang belum ada pada manusia. Baik, kemudian kadang-kadang kita lupa lagi. Dah ada ilmu, ya, semakin berusia makin lupa pula. Pernah tak tuan-puan? Kita dah nak keluar rumah, ya, ada barang tertinggal, lalu kita masuk dalam rumah, apa benda aku nak ambil tadi? Kan? Aku masuk ni nak ambil barang, tapi barang apa yang aku tertinggal tadi? Dan sampai macam tu lupa. Bahkan ada yang parah lagi, apa dia panggil penyakit tu, amnesia. Ya? Dia sampai tak kenal orang yang satu masa dahulu rapat dengan dia. Saya pernah baca satu artikel, satu orang dulu dia pegawai kerajaan, dia kena penyakit ini, sampai isteri dia pun dia tak kenal. Isteri dia yang uruskan dia, ya, pakaikan pakaian untuk dia pun dah tak kenal. Jenuh isteri nak kena jawab hari-hari. Awak ni siapa? Kena terang, saya lah isteri abang. Oh, okey. Ya, besok tanya lagi. Ya. Ada cerita, tak tahulah cerita betul ke cerita rekaan. Katanya cucu-cucu hairan. Tengok datuk dengan nenek ni romantik lebih pada orang muda. Ya. Kenapa? Kerana datuk sikit-sikit panggil nenek sayang, darling, sweetheart. Apa rahsia ya? Datuk dah sekian umur masih boleh maintain romantik dengan nenek. Jadi ada peluang barangkali sambil-sambil more untuk nak tanya apa rahsia atuk ya romantik dengan nenek. Tengok daddy, mami, ayah, mak pun tak sampai macam tu. Sikit-sikit darling, sayang, sweetheart. Jadi datuk tu akhirnya bagilah rahsia dia. Yang sebenarnya cakap kat nenek kamu, aku pada lupa apa nama nenek kamu. Ya, jadi daripada susah-susah silap panggil, kena marah, panggil darling kan senang, panggil sweetheart kan senang, ya, panggil sayang kan senang. Baik. Jadi kalau kita sudah faham bahawa manusia diciptakan untuk amal dan ilmu, maka kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhajul Abidin, perlu diketahui bahawa antara dua permata yang berharga, iaitu ilmu dan amal, maka ilmu itu yang terlebih berharga lagi. Kenapa? Kerana tanpa ilmu, amal jadi sia-sia. Bagaimana akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala amal ibadah seseorang yang solat, yang puasa, yang sedekah, kalau sampai dia tidak kenal kepada siapa dia beribadah? Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, aku kenal Tuhan yang aku sembah, aku tidak akan menyembah Tuhan yang aku tidak kenal. Maka disebut oleh para ulama, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama bukan sembahyang dulu, bukan puasa dulu, bukan haji dahulu, tapi ma'rifatullah, kenal akan Allah Ta'ala. Bukan bererti kita tak sembahyang kerana kita masih sedang belajar tauhid misalnya, bukan. Ada orang salah sangka, dia kata tak selesai lagi belajar tauhid, tak payah sembahyang sebab tak kenal Allah lagi. Bukan. Sambil kita sembahyang, sambil itulah kita belajar mengenal siapa yang kita sembah. Baik. Maka itu para ulama kita memudahkan jalan kita mengenal Allah Ta'ala ini sekurang-kurangnya pada beberapa peringkat. Ada pada peringkat akal terlebih dahulu, kerana akal manusia kalau digunakan dengan baik, pasti akan tahu dia punya Tuhan. Hati-hati ya. Di zaman kita ini, terutamanya anak-anak muda, berdepan dengan ancaman dipanggil atheism. Atheist, ya. Dia tak percaya Tuhan itu wujud. Dan dia perasan itu moden. Siapa yang masih percaya ada Tuhan, mereka ni orang-orang yang kolot, orang-orang yang ketinggalan zaman,
orang-orang yang hanya mengikut membuta tuli kepada nenek moyang mereka. Itu sangkaan mereka. Dan ini disebarkan di universiti, di Facebook, di internet, bahawa yang betul adalah kita tak ada Tuhan. Tuhan-Tuhan ni hanya rekaan angan-angan manusia sahaja. Baik. Padahal kalau dia menggunakan akal yang sihat, dia akan tahu bahawa dia punya Tuhan. Kenapa dia kata dia tak ada Tuhan? Dia kata tak pernah nampak Tuhan. Tak pernah dengar pun Tuhan. Tak pernah pegang Tuhan. Benda macam tu mana wujud? Kamu percaya hanya kerana nenek moyang kamu percaya. Mak ayah kamu percaya, maka kamu percaya. Tidak. Memang Alhamdulillah kita dilahirkan Muslim. Mak ayah kita percaya pada Tuhan dan kita percaya pada Tuhan. Tapi kita diwajibkan tahu kenapa kita percaya ada Tuhan. Kerana akidah itu andalil. Kadang-kadang zaman sekarang ni, yang fiqh yang dia nak suruh masyarakat tahu dalil. Padahal yang fiqh kita tidak diberati mengetahui dalil. Kerana kita bukan ulama mujtahid. Kita bukan level Imam Abu Hanifah. Bukan setaraf Imam Malik. Bukan sehebat Imam Syafi'i. Bukan sepandai Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim ajma'in. Kita masyarakat awam, kita bertaklid kepada fatwa para ulama. Fatwa mereka mengatakan ini wajib, ini sunat dan sebagainya. Itu menepati dalil pada para ulama. Ya, fatwa ulama untuk orang awam seperti dalil untuk para ulama. Tapi bab akidah wajib tahu dalil. Akidah yang sahih apa dia? Ya, ada 3 elemen, ada 3 poin yang mana bawa pen kertas boleh catat. Pertama, i'tiqadun jazimun. Keyakinan yang pasti, tak ada ragu-ragu, tak ada agak-agak. Itu elemen yang pertama. Akidah yang nak betul mesti yakin. Tak boleh sangkaan sahaja. Yang kedua, mutabiqun lil haqqi. Kepercayaan itu mesti kena dengan realiti yang sebenar. Ada orang yakin, tapi dia yakin berhala itu Tuhan. Ada yang yakin, tapi dia yakin misalnya api itu Tuhan. Akidah itu tak betul, walaupun yakin. Kerana tidak kena dengan yang sebenar. Dan yang ketiga, andalil. Hendaklah keyakinan yang benar tadi berasaskan kepada dalil. Kalau dia yakin dan keyakinan dia benar, cuma dia tak tahu kenapa dia yakin, maka kata sebahagian ulama, tidak sah iman dia. Tak sah. Lepas tu kita kata, kenal Allah ni wajib. Tapi ada juga ulama mengatakan, masih sah lagi sebab keyakinan dia betul, tapi dia berdosa kerana meninggalkan mengetahui dalil. Ya. Jenuhlah macam tu Ustaz, nak kena belajar dalil semua. Kita orang awam, kita bukannya mengaji pondok sepenuh masa, kita ada kerja, kita ada urusan. Dalil yang fardu ain tidak begitu detail sebagaimana yang perlu diketahui oleh para alim ulama. Untuk masyarakat awam, memadailah kita tahu tentang Tuhan kita, dalilnya alam ini. Dan alam yang paling mudah kita lihat diri kita. Alam matahari, bumi, bintang dan sebagainya, ia semua bercakap tentang kewujudan Tuhan. Tapi memadailah kita mermahati kepada alam yang kecil, iaitu diri kita. Bahkan Allah berfirman, wa fi anfusikum. Dan dalam diri kamu semua ada tanda-tanda kewujudan Allah. Dalam diri kamu ada tanda-tanda keesaan Allah. Dalam diri kamu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala tubsirun. Adakah kamu tidak memerhatikan? Ya, kena perhatikan pada alam yang kecil ini, insya-Allah kita akan melihat bahawa alam yang kecil ini ada pencipta yang mentadbir kehidupannya. Baik, saya tanya. 100 tahun yang lalu, 100 years ago, siapa antara tuan-puan dah ada di dunia ini? 100 tahun yang lalu. Tak ada ya? Masya-Allah, masih remaja orang sini. Tak adalah yang umur 100 tahun, 105 tahun, tak ada kan? Masya Allah, tidaklah senior sangat kan? Masih Masya Allah. Baik. Berarti apa? Berarti 100 tahun yang lalu kita belum wujud. Dan sekarang kita wujud. Tidakkah setiap yang wujud selepas tak wujud mesti diwujudkan? Saya bagi contoh yang mudah ya. Katakanlah kita berasal daripada daerah lain ya. Dan di daerah lain tu ada rumah mak kita, kita balik beberapa tahun yang lalu, di belakang rumah mak kita tu lapang, elok, tak ada apa-apa. Kita balik kampung tahun ni, kita tengok di belakang rumah mak kita ada reban ayam. Kecil je, comel je reban ayam. Comel kecil.
Lalu kita tanya abang kita atau kakak kita yang duduk di kampung, "Bang, kakak, siapa yang buat reban ayam belakang rumah mak?" Lalu dijawab, "Mana ada orang buat lah, jadi sendiri." Agak-agak macam mana? Dah nyanyuk apa orang tua ni? Atau bergurau cara kasar agaknya. Ya, ada pula boleh reban ayam jadi sendiri. Oh, reban ayam tak boleh jadi sendiri. Tapi langit bumi boleh jadi sendiri. Bulan bintang boleh jadi sendiri. Diri kamu yang begitu canggih, begitu sophisticated, boleh jadi sendiri. Kita ni canggih, kita ni ada sistem. Ada sistem penglihatan, ada sensor kita. Yang saintis buat tu, dia hanya tiru konsep yang sudah ada. Ya, bahkan pendegaran kita, jantung kita ambil jantung misalnya. Jantung yang berada dalam jasad kita, dia kan sentiasa kerja. Apa kerja utama jantung? Pam darah yang kaya oksigen ke seluruh badan, digunakan untuk metabolisme tenaga dan sebagainya. Patah balik, darah tu kurang oksigen, keluar balik, darah tu kaya oksigen. Setiap detik kita boleh rasa degupan jantung kita, pam darah. Cuba cek, ada tinggal jantung kat rumah, semua bawa kan. Jadi jantung ini rajin bekerja. Masa tuan-puan dengar kita punya kuliah pagi ni, walaupun mungkin ada yang dah tidur, ya, tidur masa kuliah, masya-Allah tabarakallah. Nikmat dunia ni banyak. Nikmat dunia ni banyak, tapi yang saya perasan nikmat yang sangat nikmat ada 3. Pertama, nikmat yang sangat nikmat adalah makan ketika lapar. Perasan tak? Dia kalau tengah kenyang, walaupun kita makanan kegemaran kita kurang. Tapi kalau tengah lapar, roti canai semalam pun macam sedap. Padahal panas roti canai semalam je pun. Tapi sebab lapar, ya sedap. Yang kedua, nikmat yang sangat nikmat adalah minum ketika dahaga. Sebab tu kalau bulan puasa, musim panas, ya Allah, masa berbuka, nikmat sungguh dapat minum. Kan? Dan yang ketiga, nikmat tidur ketika kuliah. Itu nikmat. Pesan guru saya, Al-Fatih Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki Hafizullah Ta'ala, kalau nak tidur masa kuliah, jangan lupa baca doa tidur. Apa dia doa tidur? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, semua hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut, katanya itu doa tidur biasa. Adapun doa tidur masa kuliah, dia pendek sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Amut ya, meninggal terus tak boleh hidup. Baik, maaf ya, gurau saja. Baik, biasa ya. Tambah puasa-puasa ni kita memang kadang mengantuk. Saya sendiri pun macam tu. Kalau kuliah masa bulan puasa ni, kita cepat mengantuk. Baik. Masa kita mengantuk pun jantung kita jalan. Nanti masa kita buka puasa, kita tengah makan, jantung kita jalan. Lepas tu kita solat tarawih, jantung kita jalan. Bahkan lepas tu kita balik, tidur, jantung kita jalan. Kalau jantung berhenti, kita jalan. Jantung jalan atau jantung berhenti, ada tak antara tuan-puan yang boleh kawal? Bagi dia rehat 5 minit boleh. Nanti sambung balik. Rehatlah, banyak tahun dah kerja. 5 minit je. Tak boleh. Habis kita nampak Allah Ta'ala lagi kah? Jantung kita sendiri, dalam jasad kita sendiri, kita pun tak boleh kawal. Maka siapa yang kawal? Sebab tu Allah berfirman, wa fi anfusikum, perhatikan dalam diri kamu. Okey, saya bagi contoh yang lain ya. Ini lebih kepada muslimat ya. Muslimin mungkin kurang prihatin lah bab ni ya. Muslimat. Siapa antara muslimat yang tak berminat untuk nampak awet muda? Mana kalau boleh ya, umur walaupun dah 60, tapi sekali orang tengok macam 20-an, macam 30-an. Saya kalau kata tak pun saya tak percaya. Bukti produk kosmetik laku. Kalau jutawan kosmetik. Jarang-jarang jutawan tempe, jutawan apa kan. Yang selalu jutawan kosmetik. Kerana orang beli. Kenapa orang beli? Kan supaya nampak remaja kan. Puan-puan ada tak set dia? Letak moisturizer dulu kan? Bukan, letak cleanser dulu. Cleanser kat bilik air, bersih-bersih dulu. Lepas dah letak cleanser, kulit muka tu terbuka. Maka kena letak toner. Supaya kulit muka tu dia tutup balik pori-pori. Betul ke? Ini tembak sajalah. Lepas letak toner, letak moisturizer. Kan? Moisturizer pun katanya jangan main letak je. Letak tu tolak ke atas. Supaya kulit muka tu tidak jatuh ya. Tolak ke atas. Dan kalau nak up lagi,
Ya, nak bagus lagi, letak sikit serum atau apa, wallahu alam. Baik, cuba buat. Cuba amalkan. Tidakkah lama-kelamaan pun kulit makin kendur? Uban pun dah naik berterabur. Ya, mata pula dah jadi kabur. Makan benda keras, gigi pula gugur. Itu kan semua tanda nak masuk kubur. Nak masuk ke tuan-puan? Nak masuk ke kubur? Tak mau. Kubur tu kan tempat yang menarik, tempat yang gelap, tempat yang ada cacing, ada ulat. Tak mau masuk. Tapi itu sesuatu yang kita tak boleh kawal. Itu adalah realiti kehidupan, bahawa kita tidak hidup selama-lamanya, bahawa akan tiba satu masa kita menghembuskan nafas dan tak akan tarik lagi. Orang kata menghembuskan nafas yang terakhir. Tak nampak Allah lagi lah. Kalau kehidupan kita sendiri pun kita tidak boleh kawal mengikut selera dan kehendak kita, berarti kita punya Tuhan. Orang yang kata Tuhan tak wujud semata-mata kerana tak nampak, dia tidak cerdik sebenarnya. Udara pun kita tak nampak, tapi kita semua tahu ada udara. Gelombang radio kita tak nampak. Siapa boleh nampak gelombang radio? Tak nampak. Tapi ada. Buktinya kalau kita ambil radio yang elok, yang ada bateri, yang kita pasang dengan elektrik, kita pasang adjust dia punya channel dia, ada keluar suara orang baca berita, ada suara orang menyanyi, ada suara muzik. Berarti gelombang tu berada di sekitar kita walaupun kita tak nampak. Bahkan itu hari yang kita beria pakai mask, penjarakan sosial. Kenapa? Kerana COVID-19. Ada nampak tu dia punya virus dia, nampak. Habis yang beria sangat, kenapa? Sebab kita yakin ia wujud. Mungkin dengan mikroskop dan sebagainya boleh nampak. Maka tidak nampak lalu kita kata tidak wujud, itu bukan satu benda yang saintifik. Itu bukan satu benda yang bijak. Sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, kalau semudah semudah reban ayam pun kita tak boleh terima jadi dengan sendiri, maka benda yang begitu canggih seperti alam dengan sistem pokok, dengan sistem binatang, bahkan sistem tubuh badan kita, tak mungkin terjadi dengan sendiri. Baik. Jadi bila kita dah kenal bahawa Tuhan kita wujud, maka timbul soalan, semenjak bila Allah wujud? Kan kita ada, kamu lahir bila? Kamu semenjak bila kan? Maka diterangkan oleh para ulama, Allah wujud tidak ada permulaan. Tak sama seperti makhluk. Yang namanya makhluk mesti wujud semenjak bila. Yang namanya Khalik, yang Maha Pencipta, sejak bila wujud tidak relevan. Ya, kerana kalau baru wujud berarti makhluk. Jadi di situlah terpulangnya. Kita nak faham cara orang kampung boleh, kita nak faham cara orang universiti, orang akademik pun boleh. Cara orang kampung, katalah satu orang mak sedang masak petang-petang, suami nak balik kerja, anak umur 7 tahun petang-petang balik pada bermain, cakap kat mak dia, "Mak, siapa yang buat alam ni semua? Saya tadi main-main, saya nampak ada pokok, ada tupai, ada monyet, ada itu, ada ini. Siapa yang cipta tu semua?" Jadi mak dia orang Islam kan, jawab apa? Ya Allah. Allah yang ciptakan. Oh, Allah ya. Dia pun pergi main lagi. Balik lagi, mak dia tanya, "Ada apa lagi? Kamu dah habis main ke?" "Belum. Saya nak tanya lagi satu soalan." "Cepatlah, mak nak masak ni, kan bapak kamu balik kan, tak sempat." Ya. Tadi kan mak kata semua benda ni Allah cipta. Betul. Habis tu Allah siapa cipta? Siapa cipta Allah, mak? Dia tanya macam tu. Mak dia orang kampung, bukan profesor, doktor, PhD, bukan. Orang kampung. Mak dia jawab apa? Allah mana ada cipta? Allah tu kan Tuhan. Alah, kalau kena cipta, bukan Tuhan dah namanya. Dah pergi main, jangan kacau mak nak masak. Kan? Macam tu je mak dia jawab, tapi betul. Itu standard biasa. Mudah faham, takkanlah Tuhan pula kena cipta. Tapi kalau standard universiti, mungkin akan dihuraikan lagi. Kerana kalau Tuhan diciptakan, akan berlakulah salah satu daripada dua yang mustahil. Pertama, akan berlaku namanya tasalsul, bersambung tak berputus, atau akan berlaku namanya daur, berpusing-pusing. Ini mustahil. Apa maksud bersambung-sambung? Yang bersambung ni mungkin orang pencit lah. Orang pencit tak ada kerja dengan ngelamun dia. Siapa cipta alam ni semua? Ya Allah. Siapa cipta Allah? Sebab tu dia kata, "A'udzubillah minasyaitanir rajim." Aku mohon lindung dengan Allah daripada syaitan. Ya, jangan dilayan. Dilayan. Siapa cipta Allah? Agaknya ada Tuhan lain dah cipta Allah Ta'ala.
Dia puas hati sekejap. Lepas tu dia terfikir balik, habis yang cipta Allah tu siapa yang cipta dia? Dia lah Tuhan lain. Akhirnya orang tanya, mana atuk kamu lama tak nampak, masuk hospital seminggu tak makan, mikir siapa cipta Allah. Tu kan mustahil bersama-sama tak putus-putus, mana boleh. Tapi kalau orang yang belum pencen, mungkinlah tak ada masa. Jadi dia fikir, siapa cipta Allah? Kata dia Tuhan A. Siapa cipta Tuhan A? Tuhan B. Siapa cipta Tuhan B? Aku nak masuk kerja dah ni. Allah lah balik. Pusing macam tu, boleh ke? Kan mustahil. Maka inilah para ulama menerangkan bahawa nak tak nak kita kena terima bahawa Allah wujud tidak didahului oleh tiada. Itu namanya kidam. Istilahnya kidam. Kemudian akan timbul persoalan, ialah kalau Allah wujud sampai bila? Maka diterangkan Allah wujud tidak diakhiri oleh tiada. Kita wujud ada expiry date kita. Ada masa kita akan hilang, kita akan mati, kita akan reput, kita akan hancur. Tapi Allah Ta'ala bersifat baqa, kekal. Tapi bukankah syurga neraka pun kekal? Sama lah macam Allah? Tak sama. Allah kekal secara zati. Zat Allah memang kekal. Syurga, neraka, ahli syurga dan ahli neraka dikekalkan oleh Allah. Asalnya boleh saja binasa syurga, binasa neraka, tapi Allah dah beritahu Allah mengekalkan syurga dan neraka. Baik, habis itu macam mana rupa Allah Ta'ala ni? Dah tanya sampai bila, dia tanya macam mana pula rupa Allah Ta'ala. Maka dijawab, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalah-salahan maknanya Allah tak sama seperti makhluk. Jangan kamu bayangkan. Dan makhluk juga tak sama seperti Allah Ta'ala. Sebab ada orang dia akan nak bayangkan. Maka apa sahaja yang kamu bayangkan, pasti Allah tak sama. Kerana yang kamu bayangkan itu makhluk. Kamu tu sendiri adalah makhluk. Jadi apa sahaja yang keluar daripada makhluk, makhluk tidak? Makhluk lah. Kita makhluk. Suara kita makhluk tak? Ya makhluk. Pandangan kita makhluk tak? Makhluk. Pemikiran kita makhluk tak? Ya makhluk. Jadi khayalan kita makhluk atau tidak? Makhluk. Maka apa sahaja yang terkhayal dalam fikiran kita, maka pastilah Allah tidak demikian. Jadi jangan kita tu terpengaruh. Zaman sekarang ni orang faham ayat-ayat Quran tu secara sendiri, tak ikut pandangan para ulama. Maka dia kata, Tuhan ni atas langit, Tuhan ni ada tangan, Tuhan ada kaki, ada betis. Jangan begitu. Yang kita pegang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis berdasarkan ayat suci Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada seperti Allah tu satu apa pun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada baginya yang sama sepertinya satu apa pun. Jadi, habis dalam Quran ada sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ada sebut yadullah, ada sebut yang seumpamanya. Maka kita pegang apa sekali yang disebut dalam Al-Quran, itu tidak akan membatalkan yang muhkamat, yang jelas, iaitu Allah tak sama seperti makhluk. Sama ada kamu serah makna sebenar kepada Allah, atau kamu terima apa yang diterangkan oleh para ulama, misalnya yadullah maksudnya kuasa Allah, penjagaan Allah, pertolongan Allah dan seumpama dengan. Sebab bahasa ni ada yang bahasa hakiki, ada yang majazi, yang metaphorical, kan? Bukan betul-betul. Contohnya menghampiri pilihan raya, yang berhormat turun padang. Kita pun pergi ke padang, tak nampak yang berhormat pun. Bukan maksud turun padang tu betul-betul turun padang. Maksudnya dia datang berjumpa dengan masyarakat. Itu istilahnya turun padang. Sama juga misalnya ni bukan bidang kuasa saya ni kena minta orang lebih atas lagi. Kat mana? Di bawah office dia. Tadi kata orang atas. Orang atas bukan duduk di atas betul-betul. Atas dari segi kedudukan, tapi office boss tak bawah. Dia nak kena tegang pula. Encik ni biar betul. Tadi encik kata kena tanya orang atas. Bila saya tanya kat mana, encik suruh pergi bawah. Yang tak betul tu dia. Dia tak faham bahasa yang nak dipertuturkan. Maka kita pegang tak akan sama Allah Ta'ala dengan makhluk. Habis di mana Allah Ta'ala? Maka kita pegang qiyamuhu ta'ala binafsi. Terjemahannya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Bukan maksud berdiri itu sebagaimana yang kita faham. Yang berdiri dengan sendiri, orang tak sakit, dia boleh berdiri dengan sendiri.
Yang tak boleh berdiri sendiri ni hanya orang sakit, orang uzur, orang stroke. Orang sihat boleh berdiri dengan sendiri. Bukan. Maksud berdiri dengan sendiri adalah Allah tidak berhajat kepada yang lain. Tak berhajat kepada tempat, tidak berhajat kepada pencipta, tidak berhajat kepada makhluk. Bahkan Allah tidak berhajat kepada amal ibadah kita. Jangan kita ingat kalau kita tak solat Allah rugi, tidak. Jadi ada orang kata macam ni. Kalau Allah tak berhajat pada solat kita, tak payahlah kita solat, Ustaz. Loh, kamu yang tak faham. Yang tak berhajat pada solat tu Allah. Kalau kamu tak solat, Allah juga. Bukan oleh kerana kamu tak solat, maka Allah bukan lagi Allah. Tapi kamu berhajat kepada solat kamu, supaya kamu dapat masuk syurga, supaya kamu tak masuk neraka. Yang tak berhajat kepada solat adalah Allah. Allah tak berhajat pada makan minum, kamu tak berhajat pada makan minum. Itu namanya qiyamuhu ta'ala binafsi. Jadi ada berapa Allah ni? Jawabnya wahdaniyah. Allah Maha Esa. Pada zatnya, pada sifatnya, pada af'al perbuatannya, Allah Maha Esa. Jadi jangan kita bayangkan Allah tu dua. Itu namanya syirik. Bahkan bukan sahaja, mungkin orang Islam tidak terbayangkan Allah tu dua. Tetapi menisbahkan keberkesanan sesuatu kepada selain daripada Allah, itu juga adalah satu bentuk kesyirikan. Contoh ya, boleh tak kalau kita sakit ya, kita berubat? Boleh tak? Bukankah Allah yang menyembuhkan? Dalam Quran disebut wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dalam Quran disebut apabila aku sakit, Allah yang sembuhkan. Apa susah kita berubat? Bayar doktor mahal-mahal. Boleh tak? Jawabnya boleh kita berobat, bahkan disuruh kita berobat, tapi jangan sekali-kali kita berkeyakinan bahawa obat itu yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Habis berobat itu nama apa? Usaha dan ikhtiar, sebab dan musabbab. Katanya kita ahli sunnah wal jamaah, kita tidak menafikan usaha ikhtiar. Kalau menafikan usaha ikhtiar, itu namanya Jabariyah. Jabariyah dia tak kenal Allah Ta'ala. Dia pula nak belagak sebagai seolah-olahnya dia itu Allah. Kenapa? Kerana dia meneka-neka takdir. Orang Jabariyah misalnya dia tak semayang. Lalu kita nasihat dia. Kita kata, abang bawa semayang lah. Abang bukan muda lagi. Bukan budak remaja. Ya, dah usia dah. Buat semayang lah bang. Dia kata, nampak macam mana Ustaz? Memang Allah dah takdirkan saya tak semayang. Tengok orang Jabariyah. Jadi dia dia dah tahu Allah takdirkan apa. Dia play God. Dia belagak macam dia Tuhan. Nak buat macam mana orang Jabariyah tuan-tuan? Kalau berani lah. Kalau tak berani jangan. Kalau berani cuba tampar tengok. Pam sekali. Agak-agak dia suka ke dia marah? Pasti dia marah. Dia kata ustaz apa macam ni? Ustaz patut dakwah dengan hikmah. Bukan ustaz tampar orang macam itu. Kita cakap sabar bang. Sebenarnya Allah dah takdir kalau saya tampar abang ni. Kalau abang tak faham saya boleh tambah lagi. Kita fikir-fikir tak betul juga. Bengkak juga muka aku kalau main takdir-takdir macam ni. Jadi kita tidak. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita tahu apa sahaja yang telah berlaku itu memang takdir Allah. Tak mungkinlah berlaku sesuatu tapi Allah tidak takdirkan, tak mungkin. Baik atau buruk takdir Allah. Tapi kita bukan nak meneka takdir. Kita nak melaksanakan hukum. Kita belajar Allah perintah, Allah suruh kita buat. Allah larang, kita tinggalkan. Kalau kita terlanjur buat apa yang Allah larang, kita taubat. Itu kerja kita. Bukan meneka takdir. Takdir itu kerja Allah. Dan kita ambil kerja Allah Ta'ala. Ya. Tapi tak mahu pula jadi Qadariyah. Qadariyah ni, dia kata Allah ciptakan obat, yang menyembuhkan adalah ubat. Allah ciptakan nasi, yang mengenyangkan adalah nasi. Tidak. Ahli sunnah wal jamaah, kita kata Allah ciptakan nasi, Allah ciptakan ubat, Allah ciptakan api, tapi yang mengenyangkan adalah Allah. Sekira-kira Allah boleh bagi orang tu kenyang walaupun tak makan. Allah yang ciptakan ubat, ya, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Sekira-kira kalau Allah kehendaki, boleh saja orang yang tak berobat sembuh dia. Dan Allah yang ciptakan api, tapi yang menghanguskan adalah Allah. Sekira-kira kalau Allah kehendaki, boleh saja api tidak menghanguskan. Berlaku kan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Jadilah kamu api, dingin dan sejahtera kepada Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dicampak masuk dalam api, tak hangus pun. Ya. Habis bolehlah kita masuk dalam api Ustaz? Siapa kata? Kamu Nabi Ibrahim ke?
Ya, yang itu namanya mencari adat. Dia ada hukum adat. Tadi hukum syarak dengan hukum adat. Hukum adat ni apa? Ikut kebiasaan. Kita ikut syarak ni ikut kebiasaan. Saya bagi contoh ya. Hukum adat ni dia kaitan dia 4. Nak catat boleh, nak hafal pun boleh. Jadi yang tak catat saya anggap dia hafal lah. Berkaitan hukum adat ada dan ada. Yang kedua ada dan tiada. Yang ketiga tiada dan ada. Dan yang keempat tiada dan tiada. Kan senang hafal. Ke nak ulang? Ulang Okey. Yang pertama ada dan ada. Yang kedua ada dan tiada. Yang ketiga terbalikkan saja, tiada dan ada. Yang keempat jadikan dua-dua, tiada dan tiada. Kalau setakat tu balik tak boleh tidur mana ni apa cerita. Tapi kalau dia bagi contoh mudah saja. Adat ni kita tengok kebiasaan. Saya ambil contoh makan. Apa dia ada dan ada kenyang dengan ada makan. Macam mana kamu tahu? Yalah, selalu makan macam tu lah. Makan kenyang. Kan? Ada makan dengan ada kenyang. Ada dan ada. Ada dan tiada. Ada lapar dengan tiada makan. Tak percaya tengoklah petang-petang sikit. Aduh, lapar. Sebab tak makan. Ya. Apa pula tiada dan ada? Ya. Tiada lapar dengan ada makan. Tak percaya lepas buka nanti tengoklah. Sebelum buka macam-macam dia beli di bazar tu. Itu beli ni beli Lepas berbuka dapat satu jenis, dua jenis dah terpenuh tak. Yang lain simpan dalam peti ais. Kenapa? Dah kenyang. Ada kenyang, tiada lapar dengan ada makan. Tiada dan tiada. Tiada kenyang dengan tiada makan. Mana dalil? Ustaz cakap ada kenyang dengan ada makan, mana dalil? Ini bukan hukum syarak. Yang perlu dalil Quran hadis tu hukum syarak. Ini hukum adat, kebiasaan. Dan hukum adat boleh kadang-kadang tak jadi sebagaimana biasa. Itu namanya luar biasa. Bahasa lama dipanggil mencari adat. Yang luar biasa ni kalau berlaku pada para rasul namanya mukjizat. Kalau berlaku kepada para wali namanya karamah atau kita sebut keramat, ya. Kalau berlaku pada orang-orang soleh, tak sampai level wali tapi orang soleh lah, orang baik, itu namanya ma'unah, pertolongan. Kalau berlaku pada orang-orang jahat, itu namanya istidraj. Jangan kita ingat mentang-mentang dia boleh jalan atas air maka dia itu betul. Mentang-mentang dia boleh terbang di udara misalnya, dia ni wali Allah, jangan. Macam mana dia wali Allah? Sembahyang pun tidak. Macam mana dia orang baik? Dia buat maksiat. Maka salah kalau kita ukur kebenaran itu semata-mata perkara luar biasa. Tak betul. Bahkan ada orang yang belajar tasawuf dan sebagainya, dia kata apa? Dia nak supaya dia dapat benda pelik-pelik, dapat kebal, dapat jalan atas air, dapat terbang di udara. Tak payahlah tasawuf. Sekadar terbang di udara, bila tiket kapal terbang je. Boleh dia terbang. Jadi tujuan tasawuf tu sebenarnya nak kenal Allah dengan hati. Yang saya cerita-cerita tadi tu nak kenal Allah dengan akal. Tapi kenal Allah dengan akal tidak memadai. Kita tahu Allah wujud, tapi fi'il perangai kita sepertinya tak ada Tuhan. Kita tahu Allah Ta'ala Maha mengetahui, tapi cara kita bertindak tanduk macam Allah tak tahu je. Kita nyorok-nyorok je misalnya, buat benda-benda tak betul. Habis Allah tak tahu ke kamu nyorok? Yang ambil rasuah tu, agak-agak SPRM tak boleh siasat, jadi, habis Allah tak tahu. Kalau Allah tahu, maka kenal Allah dengan hati adalah langkah seterusnya. Perlu kepada taubat, perlu kepada zikir, perlu kepada munajat, perlu kepada bimbingan daripada guru dan sebagainya untuk kita kenal Allah dengan hati. Dua-dua tu wajib. Kenal Allah dengan akal wajib, kenal Allah dengan hati juga wajib. Kerana apa? Tak kenal Allah dengan hati, nanti kita buat dosa batin. Dosa zahir nampak, orang tu mencuri, mengumpat, pukul orang, itu ini. Tapi dosa batin, kadang-kadang dua orang sama-sama diam, seorang sedang dapat pahala daripada Allah, seorang sedang dapat dosa. Dulu tak apa-apa, duduk menyandar di tiang masing-masing. Yang seorang tu kenapa dapat pahala? Kerana dalam menyandar tu dia sedang syukur kepada Allah. Sedang menyandar tu dia sedang sabar, dia sedang tawakal. Itu semua dapat pahala. Sebab Allah suruh kan? Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun.
Pada Allah lah orang-orang beriman kena bertawakal. Masa dia tersandar tu dia tahu, dia tawakal. Macam tu tak majulah umat Islam Ustaz. Nanti tersandar di tiang. Siapa kata? Tawakal tu bukan tak usaha ikhtiar. Yang tak usaha ikhtiar tu namanya tawakul, malas. Usaha ikhtiar, dia keluar pagi, balik petang, dapat gaji, bayar hutang. Ya. Tapi dia tawakal bila dia yakin bahawa bukan usaha ikhtiar dia yang bagi dia makan. Memang dia keluar pagi-pagi bekerja. Memang petang baru tutup kedai. Tapi dia tahu, ya, satu butir nasi pun tak akan masuk ke mulut dia kecuali itu adalah ketentuan Allah. Sebutir gandum pun tidak akan terlepas kalau itu memang ketentuan Allah. Saya cerita sikit pasal rezeki. Tahun 1995, mak saudara saya, orang sini panggil apa? Ibu saudara juga ya. Kalau orang Kedah dia panggil mak menakan. Ya, orang utara. Jadi adik pada ibu saya, dia melahirkan anak dan takdir Allah, dia kena apa panggil tumpah darah. Darah keluar banyak sangat. Jadi dia koma. Dimasukkan di Subang Jaya Medical Center dalam keadaan koma. Jadi kami pergi ziarah, mak saya pergi ziarah dan masih ingat doktor beritahu pada ibu saya, doktor kata adik puan ni dah teruk. Saya cadangkan puan banyakkan baca Yasin. Itu cara berlapik lah doktor cerita. Tak maulah doktor kata adik puan ni dah nak meninggal dah, tak ada lah kan. Bila doktor suruh baca Yasin, maknanya dari segi kajian doktor macam dah tak ada harapan. Itu tahun bila tu? 1995. Sekarang tahun 2024. Mak saudara saya masih hidup, masih makan minum, masih ke sana kemari. Kenapa? Oh, sebab doktor pandai? Bukan. Doktor pun dah give up. Sebab rezeki beliau belum habis. Mustahil satu orang meninggal kalau rezeki dia belum habis. Dia mesti kena habiskan. Sebab itu dah budget Allah kurniakan untuk dia. Dan tuan-tuan tahu, yang baca Yasin meninggal dulu. Kami berkumpul ada 5-6 orang baca Yasin. Yang baca Yasin, saya ingat saya semua dah meninggal kecuali saya. Itu yang saya boleh cerita tu. Kalau saya pun meninggal, tak dapatlah nak cerita. Tapi saya ni masih bersaing lah dengan mak saudara ni. Entah saya dulu, entah mak saudara saya dulu. Wallahualam. Jadi apa? Maknanya jangan kita ragu-ragu dengan rezeki yang Allah telah tetapkan. Orang kaya kadang rezeki tak banyak. Kenapa? Masuk ICU hanya melalui drip saja dia boleh dapat khasiat makanan. Orang yang tak kaya, Masya Allah, dapat sepinggan nasi ya, dengan apa? Kalau orang sini apa lauk yang best? Tambah tempoyak, tempe goreng. Kalau orang banyak apa itu ikan wadi. Ya. Oh, nasi panas, Masya Allah, berpeluh-peluh makan. Padahal bukan kaya pun dia, rezeki banyak. Yang tadi kaya, tapi apa makan pun tak dapat, duduk dalam ICU. Ya. Jadi ini adalah keyakinan kita kenal Allah Ta'ala dengan hati. Walaupun kita usaha, kita tenang. Bukan kita bergantung pada usaha ikhtiar kita, tidak. Jadi tawakal itu tidak mestinya berarti kita tu hanya duduk-duduk saja, tapi keyakinan hati itu ada pahala. Yang seorang lagi diam, dalam hatinya ada takabur, dia pandang orang lain rendah, dia yang tinggi, ada sifat seperti iblis. Iblis kata ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Jadi orang sombong takabur bukan mesti pakai pakaian yang elok, kereta mewah, rumah besar, tidak. Kerana itu kerja hati. Kadang-kadang yang sombong tu kereta kecil je pun. Kereta kecil apa dia punya sombong, Masya Allah, tabarakallah. Kan? Bukanlah kereta hebat sangat, bukanlah rumah besar sangat, tapi sombongnya tu seperti kata iblis sajalah, ana khairun minhu. Dia merasakan dia lebih baik pada semua orang. Kalaupun dia hasad dengki misalnya, dia dengki pada orang, itu semua adalah dosa batin, hasil tak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, kenapa dia tak dengki? Diriwayatkan daripada Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah taala, Sultanul Auliya, sultan kepada para wali, itu gelarannya. Beliau memperli orang yang hasad dengki. Dicatatkan dalam kitab Al-Fathul Rabbani, beliau memperli. Beliau kata, kenapa kamu kedengki kepada satu orang lelaki yang Allah letakkan sedikit emas pada dia? Kan orang dengki ni biasa sebab orang tu lebih kaya, orang tu lebih popular, ya, dan sebagainya. Jadi kenapa kamu dengki pada satu orang lelaki yang Allah letakkan sedikit emas di tangan dia, padahal kamu tidak pun dengki kepada bumi yang dalam perut bumi itu lebih banyak emas yang Allah letak di situ. Kan emas yang ada pada satu orang tak akan setanding dengan emas yang masih ada dalam perut bumi. Kenapa kamu tak dengki pada bumi?
Kenapa pula? Ya sama-sama Allah yang letak. Kalau kamu kenal Allah Ta'ala, kamu tahu emas yang ada di tangan orang itu Allah yang takdirkan buat dia. Kenapa kamu dengki? Bila kamu dengki, maknanya kamu jadi parti pembangkang kepada Allah. Kita kalau jadi parti pembangkang pada manusia pun susah sikit. Dulu masa kita jadi penyokong pada kerajaan kan senang dapat bantuan, dapat apa itu ini. Tiba-tiba kita pula jadi pembangkang kan susah sikit lah. Itu baru jadi pembangkang kepada manusia. Bayangkan jadi pembangkang kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah Nabi SAW bagi amaran, innal hasada ya'kulu al-hasanati kama ta'kulun narul hatab. Perasaan hasad dengki itu akan memakan segala kebaikan sepantas api membakar kayu api. Jadi buang daripada hati kita hasad dengki. Kawan dapat kebaikan, kita syukur, alhamdulillah. Allah kurniakan kepada dia kebaikan. Moga-moga kita juga dapat kebaikan yang sama. Baik. Kemudian kita tahu ya, Allah Ta'ala itu maha mengetahui ya, ilmu wahdaniyah, hayat. Allah Ta'ala itu maha hidup. Ada orang kata umat Islam ni sembah kubur kata dia. Orang-orang Yaman kata dia tu, Habaib Yaman tu kuburiyun, penyembah kubur kata mereka. Maka alhamdulillah takdir Allah Ta'ala, bulan Disember tahun lepas masuk ke bulan 1, saya dapat berziarah ke Yaman, ke Tarim, atas mengikut guru saya, Tuan Guru Syekh Nuruddin, ada daurah hadis di sana. Jadi saya sampai di sana dengar, masih ingat dalam otak saya tuduhan-tuduhan bahawa orang Yaman ni sembah kubur. Kena pula tak lama lepas saya sampai hari Jumaat memang ramai pergi ziarah kubur. Tak ada pula yang sembah kubur. Yang ada duduk tepi kubur, baca Yasin, baca doa. Pergi kubur sini pula baca Yasin, baca doa. Tak ada yang sembah kubur. Ya. Sebenarnya tuduhan sembah kubur ni adalah tuduhan yang berbahaya, yang terbit daripada buruk sangka, dan tak mungkinlah orang Islam, walaupun dia bukan alim, dia bukan ulama, dia orang Islam biasa, tiba-tiba dia menuhankan kubur, tak mungkin. Kerana kalau kubur itu dia masukkan itu adalah tanah batunya itu, buat apa sembah? Dia tak hidup. Kan? Kalau dia masukkan sembah kubur itu adalah orang yang dikuburkan di situ yang kita sembah dia, loh, sembah apa, dia dah mati. Masa dia hidup kita tak sembah. Di kampung sini mungkin satu masa dahulu ada orang yang hebat, orang yang banyak bagi bantuan pada penduduk dan sebagainya. Pada masa itu tuan-puan sembah dia tak? Adalah, hormat je lah. Dia orang baik, dia banyak bagi derma, dia banyak bagi bantuan, kita hormatlah kat dia. Tapi nak sembah dia buat apa? Dia bukan Tuhan. Dia manusia macam kita. Oh, masa dia hidup kita tak sembah, adakah dia mati kita sembah? Kan tak masuk akal. Mati itu tanda bukan Tuhan. Tuhan adalah Al-Hayyul Lazi La Yamut. Yang dikatakan Tuhan yang hidup tidak mati. Dan Tuhan kita hayat, Tuhan kita sama, maha mendengar, basar, maha melihat, dan Tuhan kita juga ada sifat kalam, berkata-kata. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya, jangan sampai ada orang menafikan bahawa Allah Ta'ala itu berkata-kata. Dan kalam Allah, Al-Quran itu adalah qadim, bukan makhluk. Ya, Al-Quran di sisi Ahlussunnah wal Jamaah bukan makhluk. Tapi jangan kamu cakap Al-Quran itu mushaf, tu kertas yang tercetak tulisan-tulisan Al-Quran. Kertas tu tentulah makhluk. Dakwat tu makhluk. Bila kamu baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja. Ya, suara kamu tu tentulah makhluk. Yang kita maksudkan Al-Quran itu adalah qadim, bukan makhluk, adalah Al-Quran itu sebagai kalam Allah, sifat Allah. Sifat Allah semuanya tidak ada permulaan. Sebab sifat berdiri pada zat, zat Allah tidak ada permulaan, yang berdiri pada zat yang tidak ada permulaan juga tidak ada permulaan. Kita ni baru, ya, istilah ilmu tauhid, kita ni baharu. Baharu apa? Orang lama Ustaz? Yalah, baharulah sebab dulu tak ada. Ada yang lebih lama pada kamu pun namanya baharu. Pokok-pokok zaitun tu katanya ribuan tahun. Saya pernah beli minyak zaitun di kedai zaitun. Saya tanya kenapa yang ni lagi mahal pada yang ni? Oh, dia kata yang ni sebab umur pokoknya 500 tahun. Yang mahal sikit tu umur pokoknya 1000 tahun. Rupanya lagi berusia pohon zaitun tu, lagi mahal minyak zaitun yang diambil daripada situ. Ya, pun namanya baharu.
10,000 tahun pun namanya baharu. Kerana yang wujud selepas tak wujud, semuanya baru diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Jadi bila kita dah yakin bahawa hidup kita ni sementara, kita ni baharu, kita ni berubah, kita ni menuju pada kematian, maka kita yakin Allah Ta'ala itu yang maha berkuasa. Ini maksud man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ada sebagian orang kata ini hadis Nabi SAW. Mengikut kajian yang lebih tahqiq, ini bukan hadis Nabi, tapi ini adalah kalam daripada para ulama. Ya? Barang siapa yang kenal diri, kenal Allah. Dan hati-hati, kalam ini kadang-kadang disalahgunakan oleh pemimpin-pemimpin ajaran sesat. Ya. Siapa kenal diri, kenal Allah. Tu tanda diri itulah Allah. Oh, macam tu pula. Bukan macam tu bang. Pertama, abang kenal diri abang tu dulu tak wujud dan abang tidak mewujudkan diri abang sendiri. Siapa antara kita yang mewujudkan diri sendiri? Tak ada. Bahkan mak ayah kita pun tidak mewujudkan kita. Mak ayah kita hanya usaha saja. Oh, kalau mak ayah kita yang mewujudkan kita, takkanlah hidung kita tak mancung. Kenapa hidung kita pesek macam ni? Takkanlah kulit kita tak cerah lagi. Takkanlah kita tak lebih tinggi lampai lagi. Mesti mak ayah kita akan spek yang terbaik. Tapi mak ayah kita pun dia dapat kita. Macam dia ceritakan kisah satu orang lelaki yang hodoh, ya, yang hodoh, tinggi orangnya tapi hodoh. Dia kahwin dengan satu orang perempuan yang sangat cantik tapi rendah. Jadi orang cakaplah, kau carilah perempuan yang tinggi sikit, jangan cari yang rendah sangat macam tu. Dia kata tak apa, aku dah tinggi. Jadi yang pentingnya anak aku nanti cantik. Jadi aku pilih yang cantik supaya bila aku kahwin dengan dia, tinggi ikut aku, cantik macam mak dia. Tak tahu dapat anak pendek macam mak dia, hodoh macam bapak dia. Ya, kita tak pilih. Jadi bila kita faham begitu, maka kalau kita terpaksa ikut secara terpaksa, kita ikut secara sukarela. Yang sukarela itu dapat pahala. Yang kita tua, yang kita sakit, yang kita lapar dan sebagainya, itu terpaksa. Orang kafir pun sama. Orang kafir pun terpaksa patuh kepada Allah secara terpaksa. Dia juga jatuh sakit, dia juga akan tua, dia juga akan mati. Yang itu tak ada pahala. Yang ada pahala yang kita ikut Allah secara sukarela. Allah suruh kita solat, kita solat. Allah suruh kita puasa, kita puasa. Allah larang kita mengumpat, kita tak mengumpat. Allah larang kita daripada melakukan maksiat, kita halang diri kita dari maksiat. Itu akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai kesimpulan, secara akliyahnya kita permantapkan. Saya tak pasti di pondok ni rasanya ada ya pengajian ilmu tauhid ya. Pengajian tauhid sifat 20 ya. Ada lagi satu pengajian tauhid namanya tauhid 3. Tauhid 3 ni ada risiko lah, kerana ada bahagiannya yang betul, ada bahagian tauhid 3 yang batil, yang salah. Jadi saya harap kalau kita bukan pengkaji, kita fokus tauhid sifat 20 sajalah. Kalau kita memang pengkaji, kita boleh juga belajar tauhid 3 supaya kita tahu di mana tempat yang betul kita boleh terima, di mana tempat yang salah kita boleh jauhi, dan kita nasihat orang lain supaya jangan pegang macam itu. Ya. Jadi di sini sudah ada pengajian tauhid sifat 20. Saya rasa saya cukupkan huraian tentang tajuk mengenal Allah itu wajib, dan kita buka laluan kepada sesi soalan. Bismillah, ada yang nak tanya? Dua orang. Soalan ada. Zubaidah lagi soalan? Saya nak. Okey, terima kasih. Dikuasai oleh kaum wanita. Dua-dua kaum wanita. Dua tu soalan ke? Soalan. Seorang-seorang pun tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertamanya saya bersyukur kepada Allah pada hari ini kita berjumpa dalam masa yang elok sangat. Dan juga terima kasih kepada Ustaz yang sudah datang di sini dengan rezeki juga. Terima kasih Ustaz bagi kami ilmu. Sonor tak nak berhenti rasanya. Nak dengar lagi rasanya. Soalan saya dari duanya, satu daripada hati tadi. Hati, ada setengah orang hati dia suka dengki dan iri hati. Tapi dia tak kacau pada orang yang hati tu, tapi dia ada perasaan benci. Adakah orang hati dia berdosa pada orang yang dengki tu? Dan yang kedua pun, diri dia pun orang bagi dia banyak hikmah, iaitu bagi rumah, bagi suami yang baik, anak yang baik, tapi dia tak bersyukur dengan Allah. Macam mana tu Ustaz? Boleh bagi penerangan ya? Baik, insyaAllah.
Terima kasih ya kepada puan yang bertanya. Baik, saya fokus menjawab dahulu, iaitu yang pertama soalan tentang orang tu dalam hati dia ada dengki kepada orang lain. Tapi tak adalah dia dengki tu dia sampai buat sesuatu macam pergi santau ke ataupun dia buat fitnah ke, tak ada. Cuma benda tu dalam hati. Adakah dia berdosa? Jawabnya ya. Kerana dosa bukan hanya dosa zahir. Kalau dia dahlah hati dia dengki, dia pergi jumpa bomoh pula, santau lagi, ataupun dia buat fitnah, itu dosa tambahan lagi. Tapi semata-mata ada dengki dalam hati itu sudah satu dosa. Sebab tu dalam Al-Quran Allah suruh kita jauhi al-fawahish, perkara-perkara yang keji, ma zahara minha wa ma batan. Sama ada perkara yang keji itu yang zahir ataupun yang batin. Allah suruh kita jauhi. Tiba-tiba kita simpan asal dengki itu dalam hati kita, kita berdosa. Yang kedua, kita bimbang walaupun asalnya dia tidak buat apa-apa, tapi risiko untuk apa yang ada dalam hati diterjemahkan pada tindakan itu tinggi. Kenapa? Kerana hati ni raja. Bila raja dah ke arah situ, rakyat kadang-kadang menurut juga. Inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad ada satu ketul daging, kata Nabi SAW. Idza salahat salahal jasadu kullu. Bila elok seketul daging tu, elok semua jasad dia. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau rosak yang seketul itu, yang lain pun jadi rosak. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah yang seketul itu adalah hati. Jadi dia nak kena usaha, dia nak kena usaha dengan sekurang-kurangnya dua cara, zikir dan fikir. Pertama, dia banyakkan zikir. Kerana zikir ni adalah pencuci, penggilap hati. InsyaAllah dengan dia banyak zikir itu artinya hasad dengki dia hilang, takabur hilang, riak hilang. Yang kedua, dia banyak fikir. Aku nak hasad dengki kenapa? Kenapa? Rumah dia pun akan tinggalkan rumah dia. Satu masa dia tak akan duduk dalam rumah dia. Dia akan duduk dalam kubur. Aku nak dengki dia apa? Dan rumah dia satu masa mungkin akan buruk, akan reput. Kereta dia akan jadi besi buruk. Dengki kerana suami dia pun akan mati. Suami dia pun akan tua, akan sakit. So apa yang aku nak dengki ni benda-benda yang sebenarnya akan jadi bangkai. Dengki kerana dia makan sedap. Makan sedap tu hanya sepanjang lidah je. Yang orang pulun beria ya, buat benda-benda haram. Kenapa? Cari makan. Cari makan banyak mana bang? Jom saya belanja abang makan buffet. Tengok banyak mana dia boleh makan. Sepinggan, 2 pinggan, 3 pinggan dah dia tersandar. Oh, abang ambil rasuah, alasan nak cari makan. Saya ingatkan abang boleh makan 4 kontena. 3 pinggan je abang makan. Tak berbaloi bang. Tak berbaloi dibakar api neraka hanya kerana 3 pinggan makan. Jadi kita ada kena fikir, akhirnya kita fikir tak ada makna aku dengki. Yang menentukan dia dapat rumah tu Allah. Yang menentukan dia dapat kereta tu Allah. Kalau aku dengki, mana aku sedang membangkang Allah. Aku sedang kata, ya Allah, kamu tak pandai ya Allah. Aku yang lebih tahu. Kamu tak pandai bagi dia duit. Kamu tak pandai bagi dia kereta. Adakah kita lebih pandai pada Allah? Jadi bila kita fikir, kita ikut dengan zikir, dan kita berada pada lingkungan yang positif, mujalah satu solihin, duduk dengan orang-orang baik, insya-Allah lama kelamaan dosa batin itu akan hilang. Jadi tak ia satu dosa yang kita wajib bertaubat daripadanya. Wallahu alam. Yang kedua adalah berkaitan tentang apa tadi? Syukur. Samalah. Bila orang tu tidak bersyukur, dia terdedah kepada murka Allah Ta'ala. Wala in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah lagi nikmat dia. Wala in kafartum. Sekiranya kamu kufur. Apa makna kufur di situ? Bukan kufur jadi orang kafir, murtad. Bukan. Kufur di situ maknanya kufur nikmat. Kamu tidak mensyukuri nikmat. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab aku sangat pedih. Dan antara kepedihan azab Allah Ta'ala adalah Allah tarik nikmat yang Allah beri pada kita. Dan itu yang kita tak sedar sebenarnya. Nikmat ni bila hilang pun kita sedar. Ya, itu salah satu kaitan lah. Orang tu bila tak bersyukur, boleh membawa dia kepada dengki. Kalau dia bersyukur, misalnya dia dengki dengan apa? Dengan rumah. Syukur, dia sendiri pun ada rumah. Kenapa nak dengki dengan orang? Berbanding dengan orang yang tidur bawah jambatan. Sebab bab dunia ni, kita elok tengok orang yang lebih teruk pada kita. Baru kita akan timbul rasa syukur. Saya tengok satu video, orang ni dia naik kereta mewah,
Tapi dia rasa macam bestnya kalau aku macam kawan aku ada private jet. Tapi orang yang bawa kereta biasa, alangkah bestnya aku dapat kereta mewah macam dia. Orang yang ada kereta buruk, alangkah best aku dapat kereta biasa macam dia pun okey. Orang yang hanya ada motor, alangkah best yang ada kereta. Orang yang ada basikal, alangkah bestnya kalau aku pun ada motor. Orang yang jalan kaki, dia kata alangkah bestnya kalau keluarnya ada basikal. Orang yang tak ada kaki, alangkah bestnya kalau aku ada kaki. Kan elok kalau kita melihat ke bawah. Kalau pun kita tak ada kereta mewah, kita ada kereta, boleh ke sana kemari. So what? Itu tujuan kereta, nak bawa kita ke sana kemari. Walaupun kita tak ada rumah besar punggung kita besar mana? Rumah kita besar, kita boleh duduk semua ke? Katil kita king size. Habis, semua katil itu kamu nak baring. Kan bucu situ kamu, sesize kamu saja kamu duduk. Ya, jadi bila kita fikir, kita akan bersyukur insya-Allah. Dan bila kita fikir, insya-Allah kita tidak akan hasad, dengki. Fikir dan zikir. Wallahu a'lam. Soalan kedua. Dan terakhir Ustaz. Katanya 2 soalan je. Saya kira depan tak nampak Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka panggil Ungku ni sebab mengingatkan saya kepada bos saya. Saya ingat aku kontrak Kak Sir sebab dia pun asal Terengganu. Ungku Zainal Abidin. Adik penyimpan umur besar. Ya. Okey, soalan itu baru mukadimah, ini baru dah soal. Okey, pertama tadi kita mengenal Allah. Hari ini subjek kita mengenal Allah. Tapi kita ni bersyukur sebab kita dilahirkan memang dah dari ibu bapa yang beragama Islam. So kita hanya menurut dan belajar. Jadi di sini saya yang saya faham hanya 2 yang kita ni. Pertama, apabila kita mengaku diri kita seorang Islam, pertama yang kita tak boleh buat apa yang Allah larang. Dan kita buat apa yang Allah suruh. Tapi hari ini kita lebih belajar lebih jauh lah, lebih mendalam. Itu soalan saya lah. Tapi mungkin Engkau boleh jelaskan nanti kemudian. Yang kedua, saya nak minta Engkau sikit boleh tak ilmu ataupun info berkaitan Khawarij. Saya tak tahu itu apa Khawarij. Okey, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, saya yakinlah insya-Allah itu memang soalan terakhir. Sebab Khawarij itu topik yang besar sebenarnya, yang perlu pada kupasan yang panjang lebar. Saya cadangkan, saya akan jawab juga insya-Allah secara ringkas. Tapi kalau nak lebih detail, boleh pergi ke channel Ustaz Hazza, Ustaz Hafiz Za'farani. Sama ada YouTube ataupun Facebook beliau. Ada 2 sesi podcast yang fokus pada isu Khawarij. Pertama, beliau dengan saya, Ustaz Hazza, suruh saya cerita. Maaf, yang Khawarij saya dengan Ustaz Wadi, podcast Ustaz Wadi. Yang kedua adalah Ustaz Hazza dengan Dr. Abdullah Jalil. Baru saja cerita tentang Khawarij juga. Baik, saya jawab yang pertama dahulu. Tentang kita itu perlu patuh kepada suruhan Allah dan juga jauhi larangan Allah. Itulah yang dikatakan takwa Allah. Dan takwa ini adalah rahsia amal kita diterima oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman atas lisan anak Nabi Adam yang bernama Habil. Habil bila dibunuh oleh saudara dia, Qabil kata, la'aqtulannak, aku nak bunuh kamu. Jadi dia kata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah hanya terima daripada orang yang bertakwa saja. Walaupun zahirnya sama-sama solat, tapi satu solat tanpa takwa, Allah tak terima. Walaupun sama-sama buat ibadah kurban, satu tidak ada takwa, Allah tidak terima. Hanya terima pada orang yang bertakwa. Jadi salah satu ciri takwa yang mudah adalah buat apa yang Allah suruh, jauhi apa yang Allah larang. Namun begitu, kita kena akur bahawa kita bukan maksum. Yang maksum hanya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita adalah manusia yang berdosa, khata'un. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam tu sangat banyak buat dosa. Bila nak buat macam mana? Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang buat dosa, orang yang rajin bertaubat.
Dia menyesali, dia mohon ampun dan dia azam tak buat lagi. Saya dah tahu dah Ustaz, saya kalau taubat buat lagi. Iyalah. Kalau kamu dah taubat dengan sebenarnya, dosa yang lalu dah hapus. Kalau kamu tergelincir lagi, itu dosa baru. Maka taubat lain. Kalau kamu tinggalkan, kamu dapat dua dosa. Satu dosa maksiat, satu lagi dosa meninggalkan kewajipan bertaubat. Jadi kita ni orang yang melakukan dosa setiap hari, maka kita bertaubat setiap hari. Jangan tangguh ya. Ada orang tangguh, saya nak taubat masa pencen, saya nak taubat masa pergi haji. Loh, kamu tahu ke sempat pergi haji? Kan kita tak ada jaminan, takkan besok, takkan minggu depan. Maka taubat kita, kerana kita ni akur, kita manusia yang terdedah kepada dosa dan kesilapan. Baik, tentang Khawarij. Khawarij daripada perkataan kharaja, yakhruju, maknanya keluar. Itu makna asal dia. Jadi Khawarij orang yang keluar. Khawarij tu plural dia. Apa maksud keluar di sini? Bukan keluar dari rumah atau keluar dari kampung, tapi keluar dari ketaatan kepada pemerintah Islam. Itu asal Khawarij. Bahkan dikatakan antara Khawarij yang awal adalah yang keluar daripada taat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya. Bila Sayyidina Ali jadi khalifah, pertama dah berlaku pertikaian siapa yang layak jadi khalifah dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Akhirnya ada usaha damai, ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Orang-orang Islam tu bersaudara sebenarnya. Kalau ada perselisihan, damaikan. Baik. Jadi ada usaha damai namanya Majlis Tahkim. Ya, antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah cuba berdamai, letak senjata. Lalu orang-orang yang tak setuju dengan Majlis Tahkim, mereka sampai mengkafirkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Itu namanya Khawarij. Ya, Khawarij ni sikap dia rasa hanya dia betul. Bahkan kalau kita susur galur, Khawarij itu lebih awal lagi. Di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bahkan dibunuh oleh golongan Khawarij pemberontak atas tuduhan Sayyidina Uthman ini adalah pemimpin yang zalim. Sebab itulah dalam syariat Islam, kita tak dibenarkan memberontak, menggulingkan pemerintah walaupun zalim. Bukan kita setuju dengan kezaliman, tak boleh. Kita kena benci dengan kezaliman. Kalau kita mampu, kena amal ma'ruf nahi mungkar, kena dakwah supaya dia tinggalkan kezaliman. Cuma angkat senjata nak gulingkan dia tak dibenarkan. Kenapa? Kerana Nabi suruh. Nabi kata as-sam'u wa ta'ah. Sahabat tanya, apa saya nak buat ya Rasulullah? Bila saya diuji dengan pemimpin yang zalim, Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu dengar dan hendaklah kamu taat. Kezaliman dia tak boleh redha. Kezaliman dia kita tak boleh sokong. Tapi untuk kita angkat senjata keluar daripada ketaatan, Nabi SAW tak bagi. Kenapa? Antara hikmahnya adalah kerana akan berlaku kalau begitu ketidakstabilan yang berpanjangan. Bayangkan, sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga pun masih boleh digulingkan dengan alasan dia zalim. Apatah lagi orang-orang macam orang zaman kita ni. Akhirnya naik seorang pemimpin, guling lagi kerana dia zalim. Naik yang baru, guling lagi. Akhirnya akan berlaku ketidakstabilan yang berpanjangan. Dan yang kedua, biasanya akan menyebabkan mudarat yang lebih besar. Sebagaimana yang berlaku di Syria. Di Syria kan mereka diuji dengan pemerintah yang keras, yang kuku besi. Tapi kenapa ulama-ulama Syria Ahli Sunnah wal Jamaah tak bagi memberontak? Terbukti. Bila mereka memberontak, masa itu kezaliman itu lebih teruk. Dibom, dibunuh dan sebagainya. Berbanding ketika mereka tidak memberontak. Jadi Khawarij ni dia memberontak. Akhirnya dia hantar assassin untuk bunuh Sayyidina Ali dan untuk bunuh Sayyidina Muawiyah. Tapi Sayyidina Muawiyah tu terlepas, tak silap saya, kerana beliau tak jadi turun ke atau macam mana pada pagi tu. Dan Sayyidina Ali terbunuh oleh Khawarij. Jadi Khawarij di zaman kita ini dikenali antara lain adalah golongan Wahabi. Wahabi adalah sejenis Khawarij. Dia akan menganggap kita ni tak ikut sunnah, kita ni ahli bid'ah. Bahkan ada yang sampai mengkafirkan kita. Kerana kita amalkan tawassul, ambil berkat, kita kata madad ya Rasulullah, pertolonganmu wahai Rasulullah, itu di sisi mereka adalah syirik. Jadi Wahabi ni adalah Khawarij moden. Dan di setengah tempat mereka memang angkat senjata, seperti di Suria, Iraq, ISIS, dan mereka bunuh orang Islam. Itu bahaya Khawarij. Dan di zaman Nabi SAW sudah ada benih ini.
benih Khawarij yang mana orang itu sound Nabi. Ketika Nabi SAW membuat pembahagian harta perang, orang itu berkata pada Nabi, "I'dil ya Muhammad. Muhammad, kamu kena berlaku adil." Oh, dia sound Nabi. Jadi Nabi SAW tegurlah. Nabi SAW bersabda, kalau aku tidak adil, siapa lagi akan berlaku adil? Jadi Sayyidina Umar nak bunuh lelaki itu, dan Nabi SAW tak benarkan, dan Nabi SAW bagi tahu daripada benih lelaki inilah akan timbulnya golongan yang sebegini, yang merasa dia yang terpaling faham agama, dia yang terpaling baik, dan orang-orang Islam yang lain sampai dikafirkan. Wallahu a'lam. Ciri Khawarij mudah mengkafirkan sesama Islam. Jauhi yang itu. Alhamdulillah, terima kasih yang bertanya. Allah memberikan Ustaz tutup. Tambah kuliah. Penutup. Penutup. Sebagai penutup, saya ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira ala husni istimaikum, kerana memberi perhatian kepada apa yang disampaikan. Moga-moga Allah jadikan bermanfaat. Saya juga memohon maaf atas ketelanjuran dan juga kesilapan, dan mohon doa-doa kebaikan daripada semua buat diri saya dan keluarga saya, dan juga khususnya kepada ayahanda saya yang agak uzur sekarang. Saya akan on the way untuk ziarah beliau. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi syamsika abadan abada. Allahumma qulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khair pada ashabul fadilah yang mulia Ustaz Raja, Ustaz Engku Ahmad Fazil bin Engku Ali di atas